warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah bersama pada malam ni saya sebagai menggantikan Ustaz Abdullah Syari. Sudah tentunya yang diganti itu lebih baik daripada yang mengganti seperti saya. Jadi saya ganti dia pun kita sambung kitab tu juga ya. Hadis 40 sebagai ubat hati. Saya dipahamkan masih duduk mukaddimah lagi. Jadi kita kena masuk mukaddimah hak dia ajar tu lah. Tak boleh lagi nak terus pergi nanti langkah dia punya pula ya. Yang malam ni merupakan malam sambutan kemerdekaan yang ke-59. Betul eh? Yang ke-59 ya. Dan kita difahamkan banyak program untuk menarik orang-orang muda bersama dengan program yang dianjurkan oleh masjid-masjid surau-surau. Dan ada beberapa agensi kerajaan dan NGO adakan program santai ceramah ya, untuk mengelakkan orang-orang muda daripada lara sebagaimana tahun-tahun yang lepas-lepas dulu dah ya. Tapi 5 tahun kebelakangan ini kita lihat boleh dikatakan setiap negeri itu akan menganjurkan program agama lah. Saya ingat kalau sebelum 5 tahun ni, yang lepas ni, sebelum tu lagi, memang program dia berkumpul Dataran Merdeka, konsert rock di sana, konsert bergolek-golek, berguling-guling di sana. Ni ada lagi lagu tu, tapi agak balance ya, kerana kita menganjurkan program agama, kita panggil penceramah-penceramah yang ada aura orang muda, yang mesra orang muda. Jadi kalau melihat sebagaimana dekat Kedah ya, dekat Kelantan, dekat Selangor, menganjurkan Malam Merdeka, dipanggil penceramah-penceramah hebat, boleh mengumpulkan puluhan ribu ya, mencecah ratusan ribu pengunjung ya, untuk sambut merdeka dalam nada agama. Ya. Tapi hak duk menyanyi itu ada. Kok mana pun semua ada. Jadi insya-Allah lah ya. Malam ni pun kita sambut awal malam ni dengan kita berbicara tentang agama. Baik, untuk ceramah kemerdekaan ni kena panggil penceramah khusus lah. Saya hanya menyambung kitab Penawar Bagi Hati hadis 40 yang dibacakan oleh Ustaz Abdullah Syari. Sebagaimana hadis yang lepas saya tu baca, hak dia baca adalah ya, ala wa inna fil jasadi mudghah iza salaha jasada kullu wa iza fasada jasada kullu ala wahyal qalb. Itu hadis riwayat Syekhan
Maknanya perhatikan sesungguhnya dalam badan manusia itu ada seketul daging. Apabila baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Wa iza fasadal jasada kulluh. Apabila rosak yang seketul tadi, rosaklah sekalian anggota luaran. Ala wahiyal qalb. Nabi kata ala ni maknanya jaga-jaga. Ala dengan makna jaga-jaga. Itulah namanya hati. Itu ya. Ini antara muqaddimah yang dibacakan oleh Ustaz Syari itulah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, sambung pada malam ni. Tetapi manusia, bukan surat bawah tu ya. Tetapi manusia ini adalah Allah tak nampak kita apa tu? Apa dia? Betul. Kita lama terhilang tulisan. Tetapi manusia ini ada mempunyai musuh yang sangat pandai dan sangat mendendam kepadanya, iaitu iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkannya. Iblis selalu menggoda hati manusia. Ia berusaha untuk membalut fitrah suci yang ada di hati manusia dengan balutan daripada hawa nafsu, syahwat dan berbagai lapisan lagi. Maknanya yang selalu menggoda manusia, dia pergi goda dekat hati. Namanya iblis. Dia hati ni suatu seketul daging di dalam diri manusia, yang mana di situ tiliknya Allah Subhanahu wa taala. Bila tempat Allah melihat, di situlah iblis pergi kacau. Maknanya tempat Allah melihat manusia di situ dulu. Maka di situlah akan diserangnya. Jadi kalau dalam tentera pun dia nak serang kat mana dulu? Dia serang pusat pertahanan hak paling hebat mana? Kalau Amerika, ya, contohnya bila musuh nak serang, dia serang kat mana dulu? Pentagon. Ya. Kalau Malaysia dia serang kat mana dulu? Ya. Pusat pertahanan dulu. Jadi pusat pertahanan dalam badan manusia adalah hati. Iblis akan serang kita di pusat pertahanan tu. Maknanya pertahanan tu perlu hebat. Pentagon. Bukannya senang mau serangnya, ya. Sebab dia berlapis-lapis ke bawah, dengan dikelilingi dengan benteng-benteng yang hebat. Tapi ada orang serang juga, ya, dengan kapal terbang. Maknanya nak suruh kita faham bahawasanya kalau seseorang itu hebat, dia akan menyerang tempat kehebatan dia. Hebatnya manusia itu ialah hatinya. Maka iblis akan berusaha untuk menyerang tempat hebat manusia, iaitu hati. Iaitu tempat yang mana disebut dalam kitab bahawasanya tempat ditilik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata manusia mempunyai musuh yang sangat pandai. Iblis ni tuan-tuan, memang dia pandai sebab dia hidup lama tak mati. Sebelum Nabi Adam lagi. Tipu daya dia cukup hebat. Dia akan serang manusia itu melalui karakter orang tu. Kalau orang tu kerja apa? Kalau kerja pomen, diserang melalui pemikiran seorang pomen. Pernah tak tuan-tuan pergi baiki kereta? Baiki, okey, dia kata kena cas RM300 tukar barang. Walhal barang tak tukar pun, dia pergi repair. Dah lebih tukar barang baru. Pernah tak begitu? Ada sampai 800, ada sampai 2,000, 3,000, 4,000. Barang ditukar
Bukan yang ori, tapi cakap ori. Maknanya syaitan dia serang pemain melalui ilmu pemain, cara nak menipu. Syaitan pergi menyerang seorang bos. Ketua. Kalau saya sebut, kalau dalam askar, ya, orang ni dapat menyambung perkhidmatan. Kan, daripada 50 ke 5, nak pencen 60. Dia ada sambung servis perkhidmatan, ya. Kalau lain-lain pangkat, ya, 22 tahun nak jadi 24 atau 25 tahun atau 26 tahun, dia ada menyambung perkhidmatan. Saya bos contoh. Orang ini layak, tapi saya yang sign, saya tak sokong, tidak disokong untuk menyambung. Maknanya syaitan nak serang seorang yang ada kuasa sign, dia serang macam tu, dia jadi maknanya dia bekerja kerana nak marah pada seorang tu. Bukan orang tu boleh sambung kerana kelayakan dia. Sepatutnya kerana dia layak sambung. Tapi kerana dendam bos, maknanya syaitan serang bos dengan cara tu. Ya, kita banyak dengar sahabat-sahabat kita kerja bagus tapi tak boleh nak sambung perkhidmatan. Kenapa? Bos tak setuju dengan dia. Sebab apa? Satu waktu dulu bos pergi melawat tempat dia terlupa nak layan bos. Ya, ataupun bos dia terasa hati sikit. Maknanya syaitan pergi serang hati itu. Jadi ada syaitan ni memang dia pandai dan sangat mendendami kepada manusia. Memang syaitan ini pendendam. Sebab itulah sifat pendendam yang ada pada diri manusia merupakan sifat mazmum, sifat yang dicela. Dendam ni tuan-tuan, subhanallah. Memang kena berubat sungguh hati kita. Memang kena rawat betul-betul hati kita. Kalau tidak, dendam dia melekat 20 tahun dendam lagi, ya. Bukan setakat tu, sampai ke anak dendam, ya, seolah-olah jadi macam pusaka pula dendam. Lepas pak mati, anak pula sambung dendam tadi. Ini berlaku tak kira di mana, di kampung maupun di bandar. Dendam tu, ya. Banyak keturunan. Akhirnya macam cerita Nustan tu lah. Akhirnya anak kawan tu dengan anak kawan ni kahwin tak. Keluarga dia tak suka. Sebab apa? Dendam yang lama dulu. Ya. Dendam yang lama dulu. Maknanya dendam memang, ya, berada di hati manusia, yang mana raja dendam ialah syaitan, iblis. Memang iblis pendendam kepada manusia, iaitu iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan manusia. Ini janji iblis. Bila dia dibuang ke dunia kerana keengganan dia mematuhi arahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya sujud kepada Nabi Adam, maka bermula situ dia dendam. Dia dendam, akhirnya dia dihantar ke dunia juga. Maka kelebihan dia boleh hidup lama. Sebab tu jangan main-main dengan iblis. Memang dia akan gunakan pengalamannya. Maknanya nak tipu seorang tu guna pengalaman. Ilmu banyak, lepas tu pengalaman. Pengalaman tu penting. Nak menipu pengalaman, ya, nak bekerja pengalaman, nak berniaga kena ada pengalaman, nak menternak, nak bertanam, cucuk tanam, belajar dalam buku okey dah, buat tak jadi. Sebab apa? Nak kena tanya orang ada pengalaman. Nak bela lembu, nak bela kambing macam mana, kalau ikut buku macam ni. Lepas tu, ya, kambing tu buruk pusat macam mana, itu kena tanya orang pengalaman. Tak boleh keluar ke kambing tu sebelum pukul 10. Contoh. Sebab apa? Pagi rumput basah, nanti kena cacing. Tu maknanya kena tanya orang pengalaman. Pengalaman ni penting, ya. Begitu kat syaitan, dia menggunakan pengalaman dia untuk memperdaya manusia, dan kerana itu ada dendam dia berjanji bahawasanya dia akan menyesatkan kita. Iblis selalu menggoda hati manusia. Dia serang di hati. Dia main goda di hati. Hati jadi syok, ya, hati jadi sangka buruk. Benda tak eloknya, itu kerja syaitan. Diserang di hati. Ia berusaha
untuk membalut fitrah suci yang ada di hati manusia dengan balutan daripada hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Sebab itulah ada dalam kitab Muhimmah sebut, biasanya yang nafsu suka, agama tak suka. Kecuali satu je, nafsu suka, agama suruh kahwin. Sebab itulah dalam hadis Nabi, dialog antara Nabi dan Iblis, apa berlaku pada engkau wahai Iblis bila orang kahwin? Dia kata, itulah dia paling kecewa sampai terguling-guling. Bila manusia dia kahwin, yang paling kecewa ialah Iblis. Sebab dia tidak boleh nak menggoda manusia dari sudut hawa nafsu tu. Mana manusia menggunakan hawa nafsu ke jalan yang halal. Terguling-guling Iblis. Dia sukanya tak kahwin. Sebab tu kalau kita tengoklah ni, kita tanya orang muda, kenapa tak kahwin? Kahwin nampak macam tak seronok lah, dia kata kahwin. Bila tak kahwin ni indah je selalu, kata dia lah, ya. Sebenarnya bukan begitu. Kahwin yang indah. Tapi nak suruh indah dengan bila kahwin itu perlu menjadi orang yang beriman, ya. Baru kahwin itu indah. Tapi syaitan selalu menggoda dan mendidik jiwa ke arah jalan yang salah supaya tak kahwin. Sebab tu ramai anak zina. Dia tak kahwin ni tuan-tuan. Saya berkongsi pengalaman mengendalikan kes nikah, cerai, rujuk, kaunseling, pengaduan, ya. Dia banyak sebab yang boleh menjadi huru-hara kerana tidak mengikut lunas-lunas agama. Kalau kita tengok, kenapa sampai kena takak khaluat, puak dia tak bagi. Macam-macam. Lepas tu sebab tu dalam agama ni tuan-tuan, ia kena kira berbagai pihak. Dari sudut ibu bapa, jangan terlalu berkira sangat nak jual anak. Meletakkan harga yang mahal. Boleh nak nikah dengan anak aku 20,000. Ya kawan tu jaga aja. Tak? Terlalu meletakkan nilai mahal. Ya. Prosedur payah, berlapis-lapis nak kena tu, bertunang habis ribu-ribu dah semua. Ni proses payah. Itu dari sudut mak bapak tak bagi. Dah anak tu nak, bagi je lah. Cuma kena siasat siapa lelaki itu. Ada kerja. Lepas tu okey lah, nampak sembahyang ada lah, tak tinggal. Tak? Walaupun tak pergi masjid hari-hari, tapi tak tinggal sembahyang. Nampak juga masjid 2-3 kali seminggu. Ya? Maknanya siasat bakal menantu tu orang yang baik. Walaupun tak kaya. Ni nak kaya, raya semua sekali. Anak nak. Maka bila tak bagi, ada kahwin belah Thailand. Tu kira okey lagi. Ada yang tak apalah, kita hidup macam ni lah, ya, berpeleseran, ya, pergi hotel ke mana-mana saja, akhirnya mengandung. Itu punca daripada kadang-kadang, ya, daripada ibu bapa yang berkira sangat, payah sangat. Ya, saya ada mengendalikan kes orang nak kahwin lebih daripada satu. Problem juga berlaku dalam keluarga. Ini maknanya kita berbicara tempat iblis sekat manusia untuk jalan yang halal, akhirnya jadi jalan yang haram. Maknanya banyak punca. Salah satu adalah dia menyekat emosi ibu bapa, jangan bagi. Saya menceritakan kepada tuan-tuan, anak saudara saya sendiri, perempuan, anak saudara saya ni, umur sudah 28. Orang perempuan 28 ni dia nak kahwin. 22 tu nak kahwin dah. Bila umur perempuan cecah 28, 29, 30 biasanya nak cari teruna payah dah, betul? Betul. Nak cari 25, lelaki 25 tak nak perempuan 30. Betul Haji? Betul. Dia tak nak. Akhirnya dia akan cari suami orang. Itu yang berlaku. Saya bercakap dari sudut pengalaman. Ada perempuan umur 30 dapat kahwin dengan teruna umur 25. Jarang-jarang.
Dia akan kahwin dengan duda tak? Ataupun seorang lelaki yang ada isteri. Kena pada anak saudara saya, tak pernah saya cerita pun. Nak kepada seorang lelaki orang Selangor, adalah kerja syarikat kecil-kecilan. Abang saya tanya saya, macam mana ni? Kata tak apa, pagi saya berkawan 2 hari lah dengan lelaki ni dulu. Saya nak kenal dia. Bila berkawan tu, pergi sana pergi sini, sampai waktu sembahyang tu, kita tak ingatkan dia, dia tolong ingatkan kita. Alhamdulillah lah. Tak tahulah dia berlakon ke tapi dia lakukan, maknanya sembahyang ya. Maknanya cakap elok. Tak ada perangai lah rokok tak isap ya. Saya kata okey budak ni ya. Tapi kakak ipar saya tak bagi. Saya cakap kat kakak ipar saya, kalau kita tak bagi, suka tak? Tahu-tahu dia pergi nikah balik Thailand. Kecoh kan? Ataupun dia tak nikah tapi pergi tidur hotel. Suatu hari nanti anak akan kata, itulah mak tak bagi, kita nak. Jadi kahwin ya. Lepas tu bila nak kahwin, orang lelaki ni dia nak kena minta kebenaran isteri. Mana isi borang ni, kalau poligami tu dekat mana-mana negeri pun betul, tak payah minta kebenaran isteri, tetapi melalui kebenaran mahkamah. Bila pergi mahkamah, mahkamah panggil bini, samalah juga. Kalau bini tak bagi, mahkamah akan keluarkan satu surat kahwin kebenaran mahkamah. Maknanya tanpa kebenaran isteri. Kalau isteri bagi, dia kena isi borang, sign. Memang tak payah minta izin isteri, JAKIM beritahu, betul. Tapi minta izin mahkamah, mahkamah akan panggil bini. Sama orang lelaki ni, dia nak berbini, dia kalau boleh tak nak beritahu bini dia. Itu ceritanya. Realitinya macam tu lah ya. Kasihan dekat kaum lelaki yang sudah pupus ni tuan-tuan. Betul. 5 dalam kajian, 5 perempuan 1 lelaki. Termasuk abang anak bagi tadi, di sudut kiraannya. Sungguhlah. Jadi begitu ya. Jadi saya kata kat kakak saya, bagilah kahwin. Lepas tu pergilah report kat mahkamah. Kahwin. Abang saya kata, nak kahwin macam mana? Abang tu langkat nikah sendiri. Lepas tu pergi report lah dekat mahkamah tu. Kita kahwinkan anak kita, tak ikut prosedur, pergi ikut mahkamah. Abang ni bercara bayar 1,300 denda. Dah dapat surat nikah. Pergi report. Lepas tu dakwa, bayar denda. Lepas tu mahkamah mengesahkan, baru keluar surat nikah. Itulah gitu ya. Maknanya syaitan menyerang hati ibu bapa sebenarnya. Jangan. Kadang-kadang awal-awal lagi orang ni anak. Kalau kamu nak nikah, Mina, kamu boleh nikah. Tapi abah pesan awal-awal, jangan cari suami orang. Nah, bukan nak carilah benda ni tuan-tuan. Allah dah jodohkan. Ya. Suami orang, suamilah. Saya ada 3 isteri. Dulu 2 kan. Ni dah tambah 1 lagi, raya baru ni. Sekarang dah 3 dah. Tak betul ni. Sebab apa saya fikir ramai lagi wanita ya, janda-janda yang memerlukan suami. Kalau golongan wanita sebelah sini minta maaf lah, cuba puan ya, berada di pihak janda. Ni sekarang ni contoh, ada perempuan tak ni? Contoh isteri kita kat rumah, dia di status isteri kan. Cuba dia status janda, cuba pejam mata awak, fikir awak seorang janda. Nak kahwin tak? Nak. Bakalnya ialah biasanya suami orang ya. Betul. Jadi kepada yang marah, yang halang tu, cuba pejam mata fikir, kalau aku ni janda atau anak dara tua, apa kehendak aku? Kahwin lah. Akan nak kahwin kan? Begitu. Jadi saya pun kahwin ya. Alhamdulillah lah. Kita kahwin dululah baru beritahu isteri. Macam tu. Tapi alhamdulillah kejap lah, 2-3 hari je lah dia mengamuk. Lepas tu okey lah. Sebab kita cakap dari sudut agamanya ya. Dari sudut agama, ajar isteri kita marah-marah belaka. Dia tak kira bini ustaz ke bini tak ustaz. Sebab apa? Syaitan menyerang di hati. Yang kita berbicara ni, ubat hati ni. Di situlah syaitan serang. Tak kira dia serang lelaki, dia serang perempuan, hatilah tempat serangnya. Sebab itulah kadang-kadang menentang hukum. Subhanallah, kamu ni tak takut pada Allah ke? Tak apalah, neraka lah. Macam-macam jawab betul.
Bila marah menguasai diri, itu tandanya syaitan sudah menyerang hati dan ia berjaya. Iblis tidak akan berputus asa daripada menjalani matlamat yang telah disumpahkannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ia akan berbuat segala sesuatu yang dapat memesongkan manusia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan matlamat hidupnya yang sebenar. Ni maknanya dia tidak pernah kecewa dalam diri iblis. Tak ada. Iblis tak pernah kecewa di dalam menggoda manusia sebab matlamat dia lagu tu. Nak memesongkan manusia supaya terjerumus ke arah maksiat serupa dia. Bukan dia nak bela. Kita ingat tuan-tuan, kita kadang menentang hukum, kita rasa tak suka, bercanggah dengan agama, ikut hawa nafsu. Sebenarnya kita ni dibantu oleh syaitan untuk itu. Dan dia bukan bela kita pun, syaitan ni. Dia suruh kita binasa sebagaimana dia. Di akhirat kelak, dia kata, aku tak paksa engkau, aku goda je. Yang engkau pergi ikut aku, buat apa? Maknanya iblis tak paksa kita, digoda je. Dia tak paksa kita, digoda je. Kita yang ngikutnya. Maka apabila iblis masuk ke dalam hati seorang, ia akan membisikkan suatu kesenangan atau kebahagiaan dunia ini. Dia masuk dalam hati, dia cerita yang bagus je. Taklah, buatlah, pergilah karaoke, best lah. Pergi danduk ke apa. Bukannya nak pegang perempuan kat dalam tu. Kau tengok aja. Alah, dosa kecil-kecil, lepas tu kamu balik bertaubat je lah. Ya tak ya juga. Iblis dia pandai goda. Kita pun pergi. Pergi seronok. Minggu depan nak pergi pula danduk. Macam tu juga. Macam mana rasa? Seronok. Tapi tak apa, janji kamu ingat Tuhan. Tak apa. Ya, aku masih ingat Tuhan. Pergi. Kan? Pakcik sedar tak? Pakcik ni dah umur 73 dah. Sedar. Pakcik ingat Tuhan, dia ingat. Tapi, tak apalah, sekali-sekala. Kena tangkap dekat danduk. Perempuan muda-muda kiri dan kanan. Bila cek-cek umur 73 tahun. Seronok. Dia syaitan, dia menjanjikan keseronokan. Ya, syaitan itu menjanjikan keseronokan. Tapi Allah menjanjikan keampunan. Seronok syaitan itu lebih kepada kefakiran sebenarnya. Ya. Itu yang disebut inna syaitana ya'idukumul faqr. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kefakiran sebenarnya. Menjanjikan dosa. Dia menjanjikan itu sebenarnya, tapi melalui jalan seronok. Tapi memang kita fakir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia janji seronok. Seronok yang dijanjikan oleh syaitan itu menyebabkan kita jadi miskin akhirat. Itu janji fakir daripada syaitan, tapi melalui jalan seronok. Suka. Ya. Bagi laluan azan ke? Azan dulu. Berhentilah. Bagi laluan azan dulu. InsyaAllah kita sambung. Ia akan berbuat segala sesuatu yang dapat memesongkan manusia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan matlamat hidupnya yang sebenar. Maka apabila iblis masuk ke dalam hati seorang, ia akan membisikkan suatu kesenangan atau kebahagiaan dunia ini yang kita jadi fakir tadi. Dia membisikkan seronok, buat jahat, buat maksiat, rasa seronok, tapi ia menyebabkan kita jadi miskin di akhirat. Lalu ia mendorongnya untuk merebut peluang yang ada, sedikit demi sedikit ditiupkan semangat nafsu dan syahwat yang telah dia ada di hati manusia sebagai kesempurnaan fitrahnya. Jadi syaitan ni dia
dia membisikkan supaya kita ikut nafsu, ikut keinginan diri. Kalau bekerja, nak duit, bekerja, mana ikut hawa nafsu. Kalau dalam berbisnes, ada cara dia, mana mengikut hawa nafsu. Yang mana didorong untuk menipu, didorong untuk menzalimi, didorong untuk melakukan pemesongan. Jadi memang target dia macam tu, syaitan. Sepatut diri kita manusia yang mengaku hamba Allah ini tak terdorong, tetapi dorongan untuk melakukan maksiat daripada syaitan, subhanallah. Orang-orang surau ni, sama-sama orang surau bergaduh. Cuba buat grup, grup surau Al-Hidayah, Darul Hidayah. Cuba postkan sesuatu, boleh tengok dia nak bergaduh. Walhal grup surau, ahli jemaah yang duk tengok hari-hari, syaitan pandai sungguh, kan? Semalam post gambar bekas mufti arwah dah, kan? Semalam keluar baru mati, walhal 2 tahun yang lepas meninggal, ya. Bekas mufti wilayah dulu, ya, Datuk Hashim Yahya. Semalam keluar mati pula. Macam-macam lagi, pandai sungguh, ya. Lepas tu dia keluar isu ni, sama-sama orang surau, ya. Dia keluar isu Wahabi ke. Dia tahu ada kumpulan ni faham Wahhabiyah, kumpulan ni bukan Wahhabiyah. Bila masuk, yang ni kutuk guru kawan tu, siapa tak marah? Kawan ni pun kutuk kawan ni, sama-sama surau, ya. Saya pergi seminar dengan mufti itu, yang kalau pasal Wahabi ke tak payah bergaduh lah, ya. Dia merupakan satu cawangan fahaman. Awak fahaman Wahabi, jalan dengan fahaman awak. Awak fahaman ahli sunnah, jalan kalau. Jangan bergaduh, ya, sebab tak sesat pun, ya. Yang sesat nyatanya Syiah, ya. Yang digazetkan hak tu memang sesatlah, IS, tak. Jadi kalaulah saya tanya tuan sendiri pun tak selesai masalah tu. Kalau ulama-ulama muktabar dulu, kalau pasal kunut, pasal selawat, Sayyidina tak Sayyidina, dia tak ambil pot lah bab-bab ni, tak. Mu nak baca, tak nak baca sudah, dia jawab lagu tu. Nak bergaduh kita ni, tak. Yang ni kata kawan ni bid'ah, kawan ni kata kawan itu kafir. Sama orang surau, betul tuan-tuan. Lebih-lebih kita buat grup, tak. Jadi berlapang dada lah, ya. Jangan kita ingat faham hak kita ni, hak kita yang terbaik, tak. Dia pun ada tak lorong dia. Cumanya nasihatkan, yang sini jangan mengkufurkan belah sana, yang belah sana jangan membida'ahkan sebelah sini. Kau nak buat, kau buat, kau tak nak buat, kau diam. Macam tu, tak. Sebab isu ni tak selesai. Jadi bergaduh sama kita, orang surau. Macam mana orang nak datang surau? Dia tengok orang-orang surau bergaduh. Kalau ustaz ni mengajar, ustaz ni cenderung ke arah mana? Oh, ke arah tu, dia tak pergi. Kalau ustaz ni cenderung ke arah, ni bagus ni, kena pada kita ni, dia pergi. Selesai tak? Tak selesai. Cuma nasihat kita, nasihat saya, mana ada fahaman yang macam ni, tak payahlah membida'ahkan kawan kita yang macam tu. Yang macam tu pula tak payah mengkufurkan kawan ni pula, ya. Tapi syaitan pandai, dia takkan bagi kita selesaikan benda tu. Sebab itulah baru ni mufti sebut amalih ni, yang penting ilmu. Yang duk bergaduh ni ialah tidak, kalau tak ada ilmu satu, yang kedua kalau ada ilmu pun tidak beramal dengan ilmu tu. Sepatut kamu orang berilmu, subhanallah, hati yang lapang, dada yang terbuka menerima fahaman. Janji jangan sesat je fahaman tu. Itulah, ya. Tak ada kata nak cenderung mana-mana. Nak pesan jangan gaduh je. Kerana gaduh ni menguntungkan syaitan, menguntungkan musuh, dan menyebabkan orang lari pada kita. Gitu. Dalam WhatsApp tu pun tak payahlah nak cari penyokong. Dia buat keluar macam ni, saya setuju, keluar cari macam ni, kan.
Wah, dia tengok orang setuju. Saya setujulah kata Pak Mat tu. Hak nyokong pun sama. Akak ibu jari setuju, kawan tu kata. Benda tentu benar lagi. Ya. Dia nak buat grup pun jagalah. Ya. Postkan yang baik-baik sahaja. Ya. Untuk mengekalkan harmonis tu. Begitu, tak payah gaduh lah kehidupan ni lah. Tak payah gaduh ya. Yang ni jangan mengkufur, yang sana jangan membida'ahkan ni. Awak nak buat awak nak tak nak baca doa ramai-ramai, awak bangun boleh pergi, tak ada orang nak marah pun. Kita jangan kata tak baca doa lah, kamu baca dah doa. Dah dia faham lagu tu. Dia kata tak ada sunnah berdoa ramai-ramai, masing-masing punya doa lah. Betul juga cara dia. Yang kita ni ambil sebab apa? Nak ambil berkat ramai-ramai. Wirid ramai-ramai sebab apa? Yalah, kamu boleh wirid seorang-seorang? Tak boleh. Habis tu ikut ramai-ramai, senang. Betul, siapa sini yang betul-betul boleh wirid panjang? Ada, tapi tak ramai kan? Kita wirid ramai-ramai senang? Tak? Kamu tak nak wirid? Nabi mana ada wirid panjang macam ni? Betul juga. Tak? Nabi ada sebut sikit-sikit. Tak? Cuma kalau orang buat macam tu, kamu jangan salahkan orang buat tu. Kamu tak buat, kamu bangun. Tak ada orang nak marah pun, kamu bangun. Barulah kita ni apa? Berlapang dada, tak? Berlapang dada. Kita tak buat maksiat pun, ya. Jadi pandai sungguh syaitan ni, dia serang kat situ, kat hati tu. Dia serang Pak Imam dengan cara Pak Imam, tak? Dalam grup ada syaitan sebenarnya. Dalam grup WhatsApp kita ni. Tak ada nama syaitan, tapi syaitan ada kat situ. Sungguh bergaduh hari-hari betul ni. Hari-hari kita boleh tengok bergaduh. Itulah dia act yang baik. Betul ni subhanallah. Ini maknanya kalau cuba kita pejam mata kita, mana mudarat, mana manfaat. Kalau dah banyak mudarat tu, minta maaf kat situ, minta maaf lah tuan-tuan, saya nak keluar grup lah. Kalau tuan-tuan melihat banyak mudarat daripada manfaat, kalau banyak manfaat, kekalkan dalam tu, ya. Bagus dah grup ni sebenarnya menyampaikan info, tapi biar kita jangan gaduh dah. Lah ni kita bergaduh di maya. Suara tak ada. Tulisan ni pembaca dia akan baca melalui emosinya waktu itu. Dia tengah bergaduh dengan bini dia ni, dia baca WhatsApp dalam emosi gaduh. Kan? Aku pergi dulu lah ya. Dia bergaduh dengan bini dia, ada janji dengan kawan, mat dia. Okey dah jadi, aku pergi dulu. Jali berbaca. Okeylah, aku pergi dulu lah. Dia akan baca dengan nada tu sebab dia ni. Sebab dia bergaduh dengan bini dia, emosi dia. Tulisan samanya, aku pergi dulu. Tapi pembaca akan baca melalui emosi dia waktu tu. Aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Beza kan? Jadi gitulah, dia mesej ni pun satu, ya. Dia tak ada suara. Jadi kita kalau tengah bergaduh tu, jangan baca lah. Sebab apa? Semua yang WhatsApp kita baca dengan emosi kita, dengan intonasi kita lah. Ya. Habis. Jadi kita sesuai. Kita ni 40 hadis cerita pasal penawar hati je. Nak berubat hati, yang ni kita berbicara tentang perjalanan kita seharian. Seterusnya, apabila hati seorang telah tergoda matanya telah tertutup dengan bayangan, kelazatan, hawa nafsu dan syahwat, maka ketika itulah manusia akan melupakan Tuhannya sehingga ia berani berbuat maksiat yang mengakibatkan satu titik hitam telah tumbuh di lembaran suci fitrah yang ada di dalam hati. Ini kalau kita buka kitab Imam Ghazali, ya, atau ada kitab Hikam Ibnu Atha'illah, dia sebut maksiat itu memberi titik hitam di hati. Sekali buat maksiat, ada titik hitam. Buat maksiat lagi, titik hitam. Daripada hati yang bersih, titik, ambil lah pen, cuba titik, kertas putih, titik, lalah habis.
itulah maksiat yang di hati manusia. Maknanya bila dah selalu buat maksiat, mula-mula ada lagi kebenaran, nampak lagi putih, suci hati. Tapi bila dah selalu buat, maknanya hati kita sudah menjadi hati yang bermaksiat. Jadi seronok, dah tak nampak dah kebenaran, kebaikan dah tak ada dah. Maksiat yang penuh di hati, ni hati yang penuh dengki, hati yang penuh cemburu, hati yang penuh buruk sangka, hati yang tak ada keinsafan. Sebab apa? Titik hitam tadi berpunca daripada maksiat itu telah memenuhi ruangan hati kita, seolah-olah macam tu lah. Seolah-olah macam tu, yang mengakibatkan satu titik hitam telah tumbuh di lembaran suci fitrah. Asalnya fitrah kita ni suci hati. Bila kena titik tu, kalau buka dalam kitab hikam tu, dia sebut 40 hari tidak mendengar perintah agama, arahan agama, saranan agama, hati dah dia ada satu titik. Tambah 40, tambah 40, tambah 40. Dia makin lama, hati makin keras. Mula-mula hati kering. Hati kering umpama pasir. Disebut oleh Syekh Ibnu Atta, hati menjadi kering bila tidak mendengar perkara agama 40 hari. Hati menjadi kering. Ini saya dhabit dalam kuliah Tuan Guru Haji Daud, dah meninggal dah. Dia orang Lubuk Setul. Dia mengajak kitab Hikam Ibnu Atta'illah. Jadi saya dhabit huraian dia tu. Maknanya 40 hari kita meninggalkan ilmu agama, maknanya tak dengar nasihat agama. Hari-hari ni kita ada dengar nasihat agama dalam TV dan radio, kita baca buku agama ke perkara-perkara agama. Tapi 40 hari ni tak ada langsung. Kita layan WhatsApp, layan Facebook, layan TV, itu je. Tak ada benda agama. Tak ada benda agama masuk dalam telinga kita. 40 hari, katanya hati seorang itu kering umpama pasir. Pasir ni tuan-tuan, dia tak hidup lah pokok kalau nak tanam. Dia hidup pokok kelapa je. Maknanya pasir ni kalau nak menanam, atas pasir ni hanya pokok-pokok tertentu je boleh hidup. Maknanya tak semua pokok boleh hidup seperti atas tanah. Walaupun pasir itu banyak guna, tetapi dari sudut keringnya, kalau kita simbah air, hilang cepat je. Di pasir. Maknanya kalau kita tanam pokok, hanya pokok tertentu je boleh hidup. Begitulah hati umpama pasir kering. Orang yang tidak mendengar ilmu agama 40 hari. Katanya lagi, bila ditambah 40 hari lagi, hati dia akan jadi seperti tanah keras. Orang Kelantan panggil tanah kor, yang saya selalu sebut dulu. Tanah keras musim kemarau, kita campur pom seketul besar ni. Buat baling lembu masuk dalam kebun kita kan. Tanah kor ni tanah keras lah. Nak tanam pokok ni memang payah. Nak kena cangkul betul-betul, mana boleh cucuk-cucuk gitu tak boleh. Memang tanah yang keras tu. Itulah orang yang 80 hari tidak mendengar nasihat agama, hati dia menjadi seperti tanah yang keras. Lagi tadi pasir boleh kat tanah-tanah lagi, tanah keras ni tak boleh. Maknanya kalau nak nanam juga kena panggil kes gali dulu. Gali-gali hancurkan tanah dulu, tak baru boleh tanam gitu. Kalau nak cangkul gitu memang keras tu, tanah keras musim kemarau. Itulah perumpamaannya. Baru 80 hari. Jadi orang begini, kata guru saya tu, orang yang 80 hari ni hati dia keras ni seperti tanah yang keras tadi. Bila dia orang mengajaknya kepada jalan agama, dia tak berapa peduli. Jom juga ada banyak. Dia tak marah lagi kat kita ajak surau, dia tak marah. Ni standard 80 hari tak dengar ilmu agama. Dia tak marah orang ajak pergi ceramah, dia tak marah. Tapi dia kata pergilah. Banyak kerja sama. Selalu banyak kerja je. Bila cecah 80 hari.
Dan katanya lagi, orang itu tambah lagi 40 hari lagi jadi 120 hari tidak mendengar ilmu agama, hati dia akan jadi seperti batu. Kalau kita tengok cerita hati batu, bila sebut hati batu semua kita faham. Ni hati batu ni hati yang keras, lebih keras daripada tanah tadi. Tanah keras tadi tak dalam air dia jadi lembut. Tapi hati batu, maknanya batu letak dalam air pun tak. Maknanya nak hancurkan dia tu kena pakai penukul ni, tukul ni. Itu 120 hari tidak mendampingi ilmu agama, tak dengar ilmu agama. Hati jadi keras seperti batu. Dan biasanya sikap orang begini, kata arwah tengku saya, dan biasa sikap orang begini yang 120 hari tidak mendengar ilmu agama ni, dia tidak suka kepada perkara agama. Ni bahaya. Yang tadi, yang hati keras tadi, dia nak kata tak suka, tak minatnya. Yang ni dia tak suka. Maknanya dia sudah menukar maksiat itu lebih baik, lebih suka daripada perkara agama. Pergi masjid tak suka, dengar azan pun, dengar mengaji, dengar ceramah sakit telinga. Kalau tengok TV tukar channel cepat-cepat. Tapi kalau ke arah maksiat, ke arah kata hajat tengok wala ke, bukan kata tengok wala tu maksiat, maknanya benda yang lara suka. Pergi karaoke lepas lagu seterusnya, lepas seterusnya lagu seterusnya, tak? Dia seorang je. Kalau suruh mengaji suruh azan, tapi karaoke dengan penuh perasaannya tak? Sungguh, ya. Berjudi, rasa macam tak berdosa je. Ini orang yang hati batu. Tak sembahyang, rasa biasa je. Orang yang hati batu 120 hari tidak mendengar ilmu agama. Kalau dia tak sembahyang, dia terasa biasa je tak sembahyang. Dan ditambah lagi 40 hari jadi 160 hari. Hati orang ini seumpama besi berkarat. 160 hari dia akan jadi seumpama besi karat. Besi karat ni tak ada guna, tuan-tuan. Jumpa parang ke sabit kita 10 tahun hilang, lepas tu jumpa dalam tanah karat, ketuk buang karat, asas dia tajam sekejap, sekali tebas dia tumpu balik. Maknanya 160 hari tidak mendengar ilmu agama, hati orang ni jadi hati besi karat. Maknanya tak ada guna. Tindakan dia ialah dia akan mengambil tindakan terhadap orang yang ingin melaksanakan agama. Orang nak buat agama, dia penghalang lah. Kan dalam masyarakat ada penghalang bila nak melakukan perkara agama. Dia tu Islam kadang-kadang. Orang berbahasa Melayu macam kita Islam, tapi yang halang benda-benda agama dia. Ini yang huraian guru saya dalam kitab Hikam tu, orang yang dicampur-campur dalam hidup dia ni 160 hari tak masuk langsung benda agama dalam telinga dia. Hati dia jadi hati berkarat. Hati tak ada guna dah. Ni tindakan dia macam tadi lah. Dia menghalang perkara-perkara agama. Ada. Lepas tu dia lah menghalang, maknanya kalau tak kena pada dia siap pergi report ni. Saya pernah bercerita kat sini ya. Tuan Guru Haji Mustafa, Tuan Guru Pondok Pasir Tumbuh, satu ketika dahulu ya. Ni peristiwa ni 30 tahun lebih yang lalu. Dia Tok Guru mengajar. Ada orang tak suka Tok Guru mengajar ni pergi report ke Mahkamah Syariah lah, ke Jabatan Agama. Tok Guru mengajar tak ada taliah rasa lah. Ini Selangor ke wilayah sini ni? Wilayah Selangor. Saya tahu lihat Selangor tak ada lagi. Wilayah ada lah. Ya. Baik. Tok Guru di Kelantan, kalau siapa-siapa tahu zaman 30 tahun lebih dulu. Tuan Guru Haji Mustafa, Tuan Guru masyhur di Kelantan, Pondok Pasir Tumbuh. Orangnya hebat, ya. Belajar Mekah, belajar Fatani, mengajar
ya, di pondok. Tak apa lagi dia mengajar kat luar. Ada orang tak suka, report Tok Guru mengajar tak ada tauliah. Pergi mahkamah tuan-tuan. Pergi mahkamah. Yalah dah ada orang report tak. Bicara. Tuan Guru dibicarakan kerana mengajar tanpa tauliah. Tapi Tok Guru dia bercakap di mahkamah ni lancar lah. Kita yang takut-takut. Dia bercakap di mahkamah. Saya menerima tauliah daripada agama Islam itu sendiri. Maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itu dah tauliah. Betul lah. Kita telah terima tauliah daripada Allah untuk mengajar agama Al-Quran itu. Tapi hakim tidak dapat buat keputusan lah. Kita masih ingat dengan bahasa Tuan Guru menggunakan, seandainya saya didapati bersalah kerana mengajar agama tanpa tauliah, kita akan berjumpa di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pesan dekat hakim macam tu. Kes Tok Guru Haji Mustafa ni sampai dia mati, postpone. Kes ni tak ada hakim berani menjatuhkan hukuman. Dia cakap macam tu. Kes dia dipospon hinggalah Tok Guru mati. Habis gitu je kes dia. Kita nak berbicara di sini, ada orang sanggup report. Maknanya Nadilah ni, orang yang sakit mendengar benda-benda agama, hatinya sakit kerana apa? Hatinya ada titik hitam. Kerana apa ni? Mencecah 160 hari lebih. Tak ada langsung benda-benda agama, hati jadi berkarat. Bukan setakat tak suka agamanya, ingin mengambil tindakan kepada orang yang melaksanakan agama. Itu berpunca daripada hati yang telah berjaya, ya, dihitamkan oleh syaitan. Sebab itulah kita kena mengaji ilmu untuk mengubah hati. Ilmu untuk mengubah hati ni, itulah maknanya kita kena ada ilmu dan pekerjaan. Contoh, saya buat contoh kedekut. Kedekut dia boleh dikatakan setiap diri manusia ada sifat kedekut. Sebelum dia jadi pemurah, dia kedekut dulu. Tapi proses untuk jadi pemurah, dia kena lakukan dua perkara. Kata dalam kitab Syekh Abdul Muttalib. Yang pertama, ilmu. Maknanya kamu kena belajar ilmu bahawasanya sedekah ni macam ni. Kalau kamu sedekah, ini ganjaran je si Allah. Begini. Hati kamu jadi begini, hati kamu jadi buruk. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan ni maknanya belajar dah ilmu. Pekerjaan ni amal. Maknanya engkau gagahi diri engkau untuk bersedekah, paksa diri. Contoh, nak pergi surau bawa RM1, paksa diri. Nak pergi masjid bawa RM1. Buat kat tabur surau RM1. Ya, bubuh tabur surau RM1. Tak sampai surau jumpa budak, bagi sedekah kat budak pun boleh lah. Jadi biar kita gagahi diri kita, paksa diri kita supaya bersedekah. Ni nak jadi pemurah, dia melalui proses tadi. Proses gagahi diri, proses ilmu. Paksa diri. Tak. Hari ni lah cuba tanya diri kita, sedekah tak? Sudah dah lah. Tak sedekah lagi ni. Tuan-tuan ni ada 3 peluang lagi. Daripada sekarang sampai balik tidur ada 3 peluang lagi untuk sedekah. Kalau daripada pagi tadi banyak peluang, pergi sekolah tahfiz lah, pergi masjid apa. Tak jumpa apa-apa. Ni malam ni ada 3 peluang lagi untuk bersedekah ni, kalau yang tak sedekah lagi. Pertama, kejap lagi masuk duit dalam tabung tu. Yang kedua, keluar daripada masjid, belanja kawan dia, roti canai ke, teh tarik ke. Yang ketiga, tak jumpa kawan contohnya, beli buku balik sedekah kat bini anak kat rumah. Ada 3 peluang ada lagi. Boleh buat lagi ni. Maknanya biar kita gagahi diri kita untuk bersedekah. Hari ni, esok pun macam tu juga. Maknanya dia nak lalu proses jadi pemurah ni, dia lalu kedekut dan macam-macam lagi. Ini perkara yang melalui proses yang berlaku di hati. Itulah tuan-tuan ya. Jadi wajar sangatlah kalau Ustaz Abdullah mengajar kita 40 hadis mengenai penawar bagi hati ni. Penawar ni maknanya obat lah. Kita memerlukan obat, nak jalan jauh ingat ada obat. Mesti lebih-lebih tahun umur tu 40 ke atas. Ada dah dengan Panadonya, minyak anginnya tak. Macam-macam lagi. Ya? Nak berjalan. Sebab apa kita tahu perjalanan kita tu jauh.
Ubat. Habis tu kita ni hidup ni nak, lepas ni kita nak berjalan jauh ni, mati adalah perjalanan jauh. Ubat dia apa dia? Ada. Ubat makna kena ubat ke hati tu dulu. Maknanya biar hati kita menghadap Allah hati yang sehat, bukan hati yang sakit. Tuan-tuan, kita sekarang ni umur 40, 45, 50, 55. Kalau nak dikira dengan umur Nabi 63 tahun, Nabi SAW wafat 63 tahun. Saya sendiri berumur 45 tahun. Kalau nak kira dengan umur Nabi, kalaulah hayat saya sama dengan hayat Nabi, ada 18 tahun lagi. Umur yang telah saya gunakan 45 tahun, umur baki 18. Maknanya yang baki dah sikit dah. Kalau nak kira dengan umur Nabi, Nabi sebut dalam hadis, umat aku ni umur lebih kurang aku, kata Nabi. Kalau lebih pun lebih, itu bonus daripada Allah. Ada pergi kepada 70, 75 dekat Malaysia ni, macam tu je. Kalaulah kita dibenarkan hidup oleh Allah Ta'ala 70 lah, biasa umur Malaysia ada. Lah ni umur 50, 55. Kalau umur 55, ada 15 tahun lagi. Kita dah gunakan umur kita 55 tahun. Baki umur kita ada 15 tahun lagi. Agak-agak lah. Baki dah sikit ni, masih nak khayal ke? Masih nak membiarkan hati kita sakit, hati kita hitam ke? Tak ada masa dah tuan-tuan untuk kita bergaduh, maki, hamun, dengki, buruk sangka. Sebab baki umur kita dah sikit dah. Kita dah guna banyak. Kecuali kita umur 20 dulu, kita guna umur 20. Kalaulah ditakdirkan di sisi malaikat kita umur 63 mati, maknanya kita umur 20 lah ni. Maknanya ada baki 43 tahun lagi. Tak? Tapi kalau umur macam saya, macam kita lah, dah cecah 40 lebih, baki sikit tuan-tuan. Jadi gunakanlah baki yang sikit ini untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk bersedekah, untuk pergi menuntut ilmu, pergi surau, buanglah hasad dengki, buanglah bergaduh, buang kutuk mengutuk, maki hamun, buang buruk sangka. Sebab apa kita nak pergi kepada Allah SWT jauh, nak perlu ubatkan hati kita lah ni supaya pergi dalam keadaan hati yang sihat, hati yang tidak tercera, hati yang tidak terluka. Nak menghadap Allah SWT dalam keadaan hati yang bersih. Sebab Allah bagi hari itu bersih. Allah lahirkan kita di dunia dalam keadaan hati bersih. Lepas tu Allah bagi pinjam ni kita ni kepada kita. Kita guna kita macam mana? Kita kotorkan diri kita. Lepas tu bila nak serah kepada Allah balik, dah orang bagi pinjam, guna dah. Tapi nak hantar takkan nak guna yang nak hantar yang rosak, yang kotor, bersihkanlah balik. Baikilah balik yang rosak tu. Kita nak hantar kepada Tuhan di asal. Ni diri kita ni milik Tuhan kita, Allah. Allah bagi itu hati kita bersih. Kita kotorkan. Lepas tu nak hantar kepada Allah, bersihkanlah balik. Kan hati hak Allah. Tempat Allah nak tilik kita situ. Allah nak tilik macam mana? Gelap, cermin. Kalau dah gelap, tak ada nampak wajah pun. Bersihkan muka cermin tu, baru nampak wajah. Begitulah hati kita, bersihkan. Kalau sakit, ubatkan, ya. Tidak ilmu dan agama ini jalan untuk mengubah hati kita, tuan-tuan. Baik, saya rasa setakat tu dulu dah, ya. Lepas tu tanda tu, ya. Selanjutnya apabila keadaan ini dibiarkan, tanda situ. Maknanya kalau Ustaz Allah, ya, Ustaz Allah mari cakap start situ lah. Saya baca sikit dah. InsyaAllah. Sebab mukadimah buku ni panjang sikit. Mungkin 2-3 kali ceramah lagi habis mukadimah tu, ya, baru masuk hadis pertama. Jadi apa yang kita sama-sama kongsikan malam ni, jadikan ia sebagai ubat untuk hati kita bersih menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم نعوذ بك من شر اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وزمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله. قبل الله منكم.